Tahukah anda apa itu SDG? Sustainable Development Goals atau SDG merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia bagi tujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Secara singkat, SDG ini adalah pembaharuan tujuan serta indikator yang menjadi target universal yang disepakati oleh negara yang menjadi anggota PBB. Latar belakang SDG. SDG 2030 atau Matlamat Pembangunan Lestari merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Berikut merupakan logo dan matlamat SDG. Namun, ada beberapa cabaran untuk melaksanakan SDG. Berikut merupakan 5 cabaran dalam melaksanakan SDG. Yang pertama, kemajuan digital. Penerapan teknologi baharu biasanya tidak tersedia kepada semua populasi. Yang kedua, perubahan iklim. Kebimbangan berkaitan 4 bidang utama iaitu kemusnahan sumber hutan, laut dan sumber air tawar, peningkatan kejadian hidrometeorologi dan geomorfologi tertentu dan sistem ekonomi yang dipacu oleh alam sekitar. Yang ketiga, penyusutan kadar pengeluaran makanan. Hal ini timbul berikutan wujud kerisauan mengenai kebolehan untuk mendapatkan bekalan makanan dalam negara untuk menampung jumlah peningkatan penduduk. Yang keempat, penggunaan teknologi. Tahap pencapaian teknologi bagi masyarakat yang berada di bawah paras kemiskinan adalah terhad. Yang kelima, kepesatan inovasi. Tidak sempat untuk memperhalusi banyak peluang dan risiko mengikut tempoh yang diberikan, justru pendekatan berteraskan revolusi industri 4.0 wajar dijadikan sandaran. Dan apa pula kesan dalam mempelaksanakan SDG? Yang pertama, penyusutan kadar pengeluaran makanan akan menyebabkan peningkatan harga makanan. Oleh itu, kerajaan juga perlulah mengambil langkah untuk mengimport bekalan makanan dari negara lain bagi mendapatkan bekalan makanan yang cukup bagi menampung jumlah keperluan rakyat. Seterusnya, sumber bumi negara kita akan terjejas dan habis diterokai. Rakyat perlulah memupuk sifat saling kebertanggungjawaban supaya sama-sama menjaga alam sekitar dan memeliharanya agar dapat diwarisi kepada generasi yang akan datang. Yang ketiga, perubahan iklim yang tidak mengikut musim. Hal ini akan menyebabkan pelbagai bencana alam seperti banjir dan kemarau yang tidak diramal akan berlaku. Hal ini terjadi disebabkan ekosistem yang telah terganggu dan menjadi punca kepada perubahan iklim berlaku. Yang keempat, kemajuan teknologi yang memberi impak negatif dalam kehidupan. Kemajuan teknologi telah menyebabkan masyarakat terlalu bergantung terhadap teknologi sehingga mengganggu aktiviti harian. Hal ini turut membimbangkan kerana kanak-kanak yang terlalu sering bermain permainan video akan menyebabkan mereka kurang berkomunikasi dengan orang lain. Akhir sekali, peningkatan dalam kadar sara diri SSL. Hal ini berlaku kerana kerajaan mengambil langkah untuk menyediakan makanan tambahan kepada kanak-kanak daripada keluarga miskin bagi membantu mereka untuk menyara kehidupan seharian mereka. Oleh itu, langkah untuk mengatasi kesan negatif pelaksanaan SDG hendaklah dijalankan. Pertama, dengan mengamalkan 3R. Pengurangan, guna semula dan kita semula dapat mengelakkan daripada pembaziran sumber-sumber di dunia. Yang kedua,
Strategi pembangunan ekonomi tempatan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat menstabilkan sosiopolitik dalam sesebuah negara serta kekayaan negara perlu dah diagihkan dengan adil dan saksama agar semua etnik dapat menikmati faedah daripada pembangunan ekonomi. Yang ketiga, Malaysia mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan di berbagai forum antarabangsa bagi mengusahakan secara bersama dalam matlamat SDG di masa hadapan. Hal ini kerana bagi mempengaruhi proses keputusan forum antarabangsa yang mengatakan bahawa Malaysia bukan ahli. Seterusnya, mengadakan wacana mengenai isu-isu baru. Langkah ini bertujuan untuk memastikan negara tidak ketinggalan dalam apa sahaja isu yang bakal berlaku dalam dasar atau keputusan pertumbuhan antarabangsa. Akhir sekali, kerajaan perlu menggunakan pendekatan holistik. Hal ini bertujuan untuk membasmi kemiskinan kepada penjagaan kesihatan, perumahan dan pendidikan. Kesimpulan daripada tajuk tersebut, agenda matlamat pembangunan mampan menjelang 2030 ini dapat dilihat mempunyai manfaat kepada banyak pihak dan usaha untuk meneruskan misi pembangunan mampan menjadi instrumen antarabangsa yang penting dalam mengukuhkan kerjasama sedunia. Oleh itu, Malaysia telah menyelaraskan prinsip SDGs agar selari dengan rancangan Malaysia ke-11 2016 hingga 2020. Pendekatan secara bijaksana perlu bagi memastikan bahawa instrumen antarabangsa seperti SDGs dan NUA tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya tempatan yang berpegang kepada agama sebagai teras utama.